Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof dan ini adalah Agenda Awani. Agenda Awani hari ini memilih topik Presiden baru Iran, bagi di mana pada minggu lepas 50.7% pengundi daripada 36 juta pengundi di Iran telah memilih Hassan Rouhani sebagai presiden baru mereka, mengetepikan beberapa calon 5 calon yang lain, dan ini merupakan pemilihan Rouhani yang menggantikan Mahmud Ahmadinejad yang sudah pun menamatkan pemerintahan dua penggalnya sebagai Presiden Iran, dan beliau dikatakan seorang yang membawa satu harapan baru kepada Iran kerana dikatakan lebih moderate, lebih berpandangan berada di pertengahan, dan bagaimana kita melihat bahawa akan berlakukah perubahan-perubahan besar di Iran dalam daripada dasar luarnya mahupun menerusi perkembangan terkini ataupun perkembangan dalam negara itu sendiri. Dan itu yang akan kita bincangkan dalam Agenda Awani pada malam ini. Saya bersama dengan dua orang penganalisis Asia Tengah dan Asia Barat dan sebagainya, Profesor Madya Dr. Kamarul Zaman Yusof, Fellow Kanan Institut Kajian Rantau Asia Barat IKRAB daripada UKM, dan juga turut ditemani oleh Dr. Mazli Malik, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM. Dan Iran dah pun memilih Hassan Rouhani sebagai presiden barunya yang ketujuh. Dan bagaimana kita melihat personaliti Hassan Rouhani itu sendiri dan keputusan yang dilakukan oleh rakyat Iran pada kali ini? Jumlah pengundian agak tinggi kali ini berbanding dengan pilihan raya yang lepas. Sejauh manakah impak daripada gerakan hijau pada tahun 2009 itu memberikan kelangsungan kepada pengundian pemilihan pada kali ini? Dan adakah apa yang dimaksudkan dengan pengundian telah dilakukan oleh rakyat Iran pada kali ini, Prof? Ya. Apabila kita mendapat berita kemenangan Rouhani sebagai Presiden Iran yang ketujuh ini, ada beberapa perkara yang saya dapat baca. Yang pertama sekali ialah seperti berlakunya pertemuan di antara dua kelompok besar di Iran ini. Yang pertama disebut sebagai kelompok fundamentalis, yang diwakili oleh kumpulan yang menyokong Ahmadinejad, seperti Wilayati, Jalili dan sebagainya, satu kelompok. Di satu kelompok yang lain ialah bersama-sama dengan Rouhani ini, iaitu di antaranya Rafsanjani, Khatami, Mousavi, Khorabi, dan pertemuan ini dilihat sebagai, kalau dari aspek yang lain, kemenangan moral kepada kembali semula kepada Khamenei, kerana yang pertamanya dilihat Ahmadinejad ni sebagai seorang presiden yang gagal menyelesaikan isu utama yang ada di Iran sejak lebih daripada 8 tahun yang lepas, iaitu isu ekonomi, sehingga inflasi meningkat lebih daripada 40%, kemudian mereka yang tidak dapat pekerjaan lebih daripada 14%. Ini adalah merupakan suatu kelompongan utama, kelemahan utama Ahmadinejad, sehingga akhirnya apabila Rouhani datang, Rouhani dijangka dapat mengembalikan semula ekonomi, sebab dilihat dalam aspek kepimpinan presiden di Iran ini, tugas yang paling utama kepada presiden ialah dari segi ekonomi. Sedangkan Ahmadinejad sebelum daripada itu dikatakan telah menghabiskan wang yang banyak, kira-kira 700 bilion daripada hasil minyak yang mereka dapat di Iran itu diberikan kepada Syria dan juga Lebanon sejak beberapa tahun yang lalu, sehingga rakyat terpaksa menanggung risiko yang besar dari segi kenaikan harga barang, tidak mendapat yang sepatutnya seperti yang mereka dapat. Dan ini juga saya lihat sebagai satu kemenangan moral juga kepada Khamenei, kerana Khamenei telah berjaya menarik semula sokongan masyarakat, terutamanya orang-orang muda, menarik semula kepercayaan orang-orang muda kepada kepimpinan Republik Islam Iran itu, bahawa mereka sebenarnya boleh mencaturkan dan boleh menentukan siapa yang mereka hendak bagi membawa suatu perubahan kepada rakyat Iran. Bagaimana kita memahami perubahan rakyat Iran yang dimahukan oleh mereka itu? Kerana kalau dilihat bahawa Iran masih lagi dengan sekatan ekonomi dan sebagainya, bagaimana kalau dengan pemilihan ini disambut baik juga oleh masyarakat luar, khususnya daripada Barat contohnya, kerana dilihat bahawa Rouhani itu sendiri mampu membawa satu perubahan, kerana
kebolehan dia untuk berdiplomasi dengan dunia luar dan sebagainya. Adakah kita dapat melihat bentuk ataupun pemerintahan ataupun Iran yang baru selepas ini, adakah terlampau drastik untuk kita melihat kepada Iran yang baru, ataupun dan bagaimana kita memahami juga pilihan dilakukan oleh rakyat Iran, kemahuan rakyat Iran itu sendiri, bagaimanakah ada perubahan-perubahan yang kita dapat saksikan dalam pilihan raya kali ini, Dr. Mazli? Bismillahirrahmanirrahim. Dia kalau kita lihat kepada kemenangan Rouhani ini, dia ada beberapa isu yang menjadi highlight ataupun orang lihat apakah yang akan berlaku seterusnya setelah beliau memulakan tugasnya pada bulan Ogos nanti. Yang paling utamanya macam kata Prof tadi, isu ekonomi, reformasi ekonomi, bagaimana beliau mampu untuk membawa pembaharuan, kerana kita tahu bahawa jawatan Presiden Iran ini sebagai ketua eksekutif, tak semua benda dia boleh buat. Ya, dia ada batasannya dan sebenarnya bagi Khamenei sebagai mursyid ataupun sebagai mereka punya wali al-faqih, ketua spiritual leadernya, lebih berkuasa dan lebih menentukan, dan Majlis Syura Iran ni lebih mempunyai kata putus. Tapi ekonomi masih di bawah presiden dan juga beberapa pembangunan dalam negara, dan ini dilihat. Yang keduanya isu nuklear bagi pihak barat, ya, bagi Amerika sendiri dan juga Israel sudah tentunya, dan juga jiran-jiran berdekatan, negara Teluk dan sebagainya. Mereka isu asalnya pengayaan uranium, kemudiannya pada pembentukan nuklear dan sebagainya. Ini dilihat sebagai di manakah komitmen Rouhani. Kerana Rouhani pada tahun 2003 telah bersetuju untuk memberhentikan projek tersebut, dan beliau telah dituduh oleh golongan usul Garan, iaitu kumpulan yang konservatif, dan malah oleh ramai politician pada itu sebagai orang ejen barat ataupun yang telah ditipu oleh Jack Straw pada waktu itu, kan. Jadi sejauh mana beliau masih menyimpan komitmen terhadap isu itu. Dan yang ketiganya tentang isu Syria. Isu Syria lebih menarik. Prof mengatakan bahawa Syria adalah ujian pertama kepada Rouhani untuk melihat kepada isu dasar luar dan sebagainya. Bagaimana? Ya, benar. Terutamanya kita lihat tadi pun saya lihat Ikhwan Muslimin sebagai sebuah pertubuhan di Mesir, tapi daripada Morsi saya belum lihat, mungkin tadi lihat petang, malam saya belum baca lagi sama ada keputusan rasmi tidak, tetapi bagi pihak Ikhwan Muslimin sini, dan saya rasa Morsi juga akan keluarkan nada yang sama, iaitu meminta Rouhani menghentikan sokongan terhadap Bashar. Dan saya rasa itu juga daripada negara-negara Arab berdekatan yang lain, mereka juga ingin Rouhani mengadakan dasar baru terhadap Iran. Cuma berkaitan isu Iran, seperti saya katakan tadi, isu hubungan luar masih lagi Khamenei mempunyai kata putus di situ, dan juga Majlis Khubar Zagan dan Majlis Syura Iran, Majlis Syura yang 12 orang tu, mereka masih kuasai. Jadi tak boleh nak letak tinggi sangat harapan kepada beliau bagi Syria. Cuma ada dua perkara lain yang begitu menarik, iaitu tentang hubungan dengan negara-negara Teluk. Saya agak terkejut bila lihat semenjak semalam lagi negara-negara Teluk, terutama seperti Emirates, seperti Bahrain, Saudi semua menghantar kawat tahniah. Kita terkejut, sedangkan mereka lihat Iran sebagai satu ancaman strategik, kan? Tapi mereka ucap mungkin tak tahu. Dan hubungan dengan Barat, satu perkara optimis ialah bila Rouhani menang, yang digelar sebagai Syekh diplomat, ialah bakal ada muka surat baru di dalam hubungan Amerika dan dengan Iran. Kerana John Kerry yang lebih dipercayai oleh Umar Putih, dan beliau sikap lunak terhadap Iran sebenarnya berbanding dengan setiausaha sebelum ni. Okey. Isu-isu dah dibangkitkan, dan bagaimana penyelesaian dapat kita lihat selepas ini dan bagaimana strateginya dalam geopolitik dan sebagainya, itu kita nak sambung lepas ni. Kita berhenti seketika dahulu, kita bertemu lagi selepas ni.
Itu lagi kita dalam agenda awal ni, calon reformis iaitu Hassan Rouhani telah dipilih sebagai Presiden Iran yang ke-7 mengalahkan beberapa calon lain iaitu Datuk Badar Tehran sendiri, Muhammad Baqir Kalibaf yang berada dengan peratusan 16.5% dan juga Perunding Nuklear iaitu Said Jalali dengan mengumpul 11.4%. Ini satu jumlah majoriti yang besar sekali kerana kalau di Iran itu kalau majoritinya kecil dan sebagainya akan ada pengiraan semula dan sebagainya. Tapi kali ini dengan satu pusingan sudah menunjukkan bahawa sokongan cukup kuat terhadap Rouhani itu sendiri. Bagaimana kita bagaimana kita melihat personaliti atau kelebihan Rouhani kalau dibandingkan dengan calon-calon presiden yang lain? Kelebihannya di situ. Kita mengenali Hassan Rouhani itu secara dekat bagaimana? Yang pertamanya ialah Hassan Rouhani ini dari segi gerakannya sepanjang tempoh pilihan raya ini, mereka seperti ada gandingan yang rapat dengan Khatami, dengan Khurabi, ya. Dan juga dengan tokoh-tokoh yang lain, Rafsanjani dan sebagainya. Tetapi kelompok fundamentalis ini kita dapati mereka bergerak secara sendirian. Itu mungkin satu kelemahan lah. Sehingga akhirnya Rouhani mendapat tempat yang baik. Itu satu. Yang kedua, mereka sekarang ni rakyat telah menyedari dengan keadaan ekonomi yang sangat teruk, mereka tidak ada pilihan. Ya, mereka tidak pilihan, maknanya mereka terpaksa. Kalau kita tengok balik reformasi 2009 ya, Green Movement yang dibuat oleh Musawi dan Khourubi sebagai contohnya, memang nak buat banyak perubahan. Ya, dalam manifesto dia, masih ingat lagi 2009 tu, memang banyak perubahan dia nak buat dari segi perumahannya, dari segi memberikan pekerjaannya, mengembalikan pendapatan negara kepada rakyat. Ya, tetapi oleh kerana gagal dan ditimbulkan beberapa isu yang ada pada masa itu ya. Sebagai contohnya bawa lari tong undi ya, sebagai contohnya yang berlaku ya, proses pilihan raya, vote rigging dan sebagainya ini, sehingga akhirnya selepas daripada kemenangan Ahmadinejad yang lepas, rakyat tidak puas hati ya. Berlakunya riot, demonstrasi dan sebagainya. Tetapi ini dalam keadaan yang sangat baik, dan kalau kita tengok gambar pun ya, wanita yang tudungnya tak lengkap pun memberikan sokongan yang padu dan sangat bergembira dengan kemenangan Rouhani. Jadi ini saya lihat sebahagian daripada Rouhani telah berjaya menarik minat dan perhatian masyarakat umum yang memerlukan kepada suatu perubahan di dalam masyarakat. Dan dengan sebab itu saya sebut tadi, Khomeini tidak ada pilihan lain ya, kecuali memberikan ruang. Jika sekiranya berlaku seperti yang pernah berlaku, seperti yang Dr. Mazli sebut tadi ya, apabila nak mula saja perbincangan dengan pihak mereka, kalau dia asyik duk tahan saja, maka saya rasa akan berlaku suatu keadaan yang tidak puas hati rakyat itu akan meningkat semula, dan tidak mustahil akan memberikan satu kesan yang negatif ya. Dan nanti konflik antara Khomeini dan juga pentadbiran presiden mungkin lebih harmoni sikit lepas ini berkurang. Ya, saya rasa akan jadi lebih baik sebab masing-masing faham. Khamenei pun faham, Rouhani pun faham bahawa keadaan Iran sekarang ini berada dalam suasana yang berbeza dengan yang sebelum daripada ini. Ya, seperti isu sebagai contohnya Afghanistan yang sepenuhnya dikuasai oleh mereka ya, Karzai ya. Begitu juga keadaan yang tidak stabil di Pakistan ya, walaupun Nawaz Sharif dah naik sebagai contohnya. Keadaan Arab Spring yang berlaku baru-baru ini ya. Dan juga keadaan yang masih tidak stabil di Bahrain sebagai contohnya ya. Begitu juga apa yang berlaku di Syria dan juga Lebanon ya. Jadi keadaan-keadaan itu membawa kepada memerlukan kepada seorang yang betul-betul pintar, yang kita rasa Rouhani boleh memulakan itu untuk memastikan supaya pihak Iran merangka suatu strategi yang baru, dasar luar yang baru yang boleh diterima oleh rakyat, sebab rakyat sudah terlalu tertekan ya, dengan ekonomi terutamanya, harga barang yang naik dan sangat mahal. Begitu juga dengan pertukaran wang yang sangat besar ya. Jadi keadaan-keadaan itu saya rasa memberikan peluang kepada Rouhani untuk menunjukkan kepada rakyat. Dia kata we cannot change it in overnight ya. Kami tak boleh selesai. Memang masa yang diberi 4 tahun itu memang cukup baik kepada Rouhani untuk menunjukkan sekurang-kurangnya dari segi gerakan itu telah bermula, dan kita akan tengok nanti macam strategi mana. baru Iran yang perlu diatur selepas ini. Bagaimana kalau tadi Dr. Mazli menakkan agak terkejut kalau melihat respon daripada negara-negara teluk contohnya terhadap pemilihan Rouhani sebagai presiden. Bagaimana Iran memainkan peranannya di rantau itu, dan bagaimana tadi kalau kita berhenti tadi kita mengatakan bahawa mengimbangkan kuasa Turki dan sebagainya. Bagaimana Iran memainkan peranannya di situ? Ya, kalau kita lihat satu perkara walaupun orang melihat Rouhani ini sebagai golongan reformis, tapi sebenarnya daripada
anatomi politik di Iran sendiri, beliau sebenarnya berada di tengah-tengah tau. Beliau bukan tak termasuk di dalam golongan Islah Garan dan juga ataupun Usul Garan, tak bukan daripada fundamentalist dan bukan daripada golongan reformis. Reformis lebih mengemukakan tokoh seperti Muhammad Reza Arif contohnya yang telah digugurkan kan, dan kemudian hampir-hampir saja golongan reformis nak boikot pilihan raya presiden. Tetapi Khatimi dan juga Rafsanjani memberi kepada tukar sokongan terhadap dia. Sebab tu kita lihat walaupun beliau ni gerakan ungu, dia pakai baju purple kan, tetapi yang sokong yang macam kata Prof tadi yang green, tudung tak green. Dan green ni lebih sebenarnya dia lebih bawa kepada dua konotasi. Pertama pada golongan muda dan golongan liberal di Iran yang telah sokong. Jadi dia satu perkara menarik saya lihat kat situ. Beliau bukan daripada golongan fundamentalist, bukan daripada golongan reformis atau Islah kat sana, tapi boleh naik dekat situ dengan satu wajah yang baru. Lantas saya terfikirkan bahawa ini satu langkah yang baik untuk selamatkan revolusi Islam Iran dan juga Wilayatul Faqih itu sendiri. Sebab kalau tak berlaku, ini akan berlaku Iranian Spring seperti mana yang dijangkakan semenjak tahun 2011-2012 orang menyangkakan akan berlaku Persian Spring. Selepas Arab Spring dia akan jangkit, akan pasti. Dan tetapi apa yang berlaku ini telah berjaya shift, macam kata Prof tadi, beri kepuasan kepada golongan yang minta ingin perubahan, berikan wajah baru dan bukan hanya perubahan dalam, malah kepada hubungan luar, kepada negara teluk, kepada Washington. Dan kita tahu bahawa Syekh diplomatik ini seorang yang menguasai 6 bahasa, seorang yang di tahap Hujatul Islam ataupun mujtahid daripada QOM dan juga seorang yang mempunyai PhD pada Glasgow University dari bidang law. Orang yang boleh berbicara dengan banyak bahasa dan orang yang boleh menentukan corak baru pada geopolitik Iran itu sendiri. Dan seperti kata Prof tadi, peranan Turki yang perlu diseimbangkan oleh Iran, dan saya rasa satu perkara yang diktator di negara-negara Arab yang jatuh tu tak belajar pada Iran. Satu langkah yang agak bijak untuk selamatkan revolusi Islam itu sendiri. Okey, saya nak berhenti lihat seketika cerita mengenai nuklear dan sebagainya menjadi perhatian kita selepas ini. Okey, di blok terakhir agenda awal ni, Dr. Mazli dan juga Prof, isu mengenai nuklear, sekatan terhadap Iran dan juga Iran tidak boleh lagi terasing daripada dunia luar, dan bagaimana rundingan dan juga cara Iran untuk bercakap dengan Amerika contohnya, dan bagaimana aspek dalam Israel sebagai satu kuasa yang dahulunya kalau mungkin dengan isu nuklear dan sebagainya mungkin itu memberikan satu kelebihan kepada Israel untuk bertindak dan sebagainya, tapi kali ini mungkin rundingan itu perlu dilihat semula selepas ini. Bagaimana kalau kita lihat daripada isu nuklear dan juga cara untuk rundingan dengan Rumah Putih sendiri, bagaimana Dr. Mazli? Kita mulakan. Seperti saya katakan tadi, Rouhani mempunyai, beliau telah dilantik untuk menjadi wakil Iran dalam rundingan berkenaan isu nuklear dan pengayaan uranium sejak tahun 2003 lagi, dan kita dapati bahawa tahun 2003 lagi beliau sebenarnya telah menyatakan kesediaan untuk berhenti, tapi seperti saya katakan keputusan terletak kepada majlis, dan pada waktu itu presiden pun memang yang banyak push isu ni. Dan satu perkara, Rouhani ni orang kepercayaan Khamenei kalau kita perasan, walaupun beliau tidaklah usul Garan, iaitu golongan konservatif dan bukan golongan reformis, tetapi beliau menjadi orang kepercayaan Khamenei. Jadi saya menjangkakan isu ekonomi Iran yang sebenarnya berkait rapat dengan isu nuklear ini, kalau isu nuklear mereka boleh selesaikan, maka akan membawa chapter baru kepada isu ekonomi, dan ini merupakan selling point yang terbaik untuk, seperti kata Prof tadi, untuk tarik balik sokongan rakyat kepada revolusi itu, kepada revolusi itu sendirilah. Prof, bagaimana? Dia kalau kita tengok sejarah lepas itu pengalaman Rouhani ini, dia bersama-sama dengan Rafsanjani dan juga bersama-sama dengan Khatami. Pada masa itu, strategi yang dibuat oleh Rouhani untuk berinteraksi dan berbincang dengan Amerika dalam isu pengkayaan uranium dan juga isu
nuklear ini dilihat sebagai terlalu drastik, terlalu pro barat dan kurang relevan. Ya. Tetapi dalam tempoh ini saya rasa dia akan mengambil tindakan yang sama. Iaitu membuka pintu rundingan, berbeza dengan Ahmadinejad yang dilihat agak clumsy dalam banyak hal. Dia nak bergaduh dengan Israel lah, dia keluar kenyataan yang kelang kabut dan sebagainya. Saya rasa Rohani akan lebih mengambil sikap yang lebih terbuka, satu, bersedia untuk berbincang, dan ini akan memberikan satu kemenangan moral kepada beliau dan akan meningkatkan lagi kepercayaan yang ada kepada masyarakat Iran, terutama yang tinggal di Iran, bahawa masih ada ruang untuk pemimpin ini sebab dia ada timbal balik. Maksudnya kalau sekiranya pihak Amerika telah mula percaya, walaupun sebenarnya barang tu memang tak ada kan. Sebagai contohnya samalah dengan WMD yang ada di Iraq, bendanya tak ada, ya, sama juga dengan isu di Afghanistan dan sebagainya. Ya, sekarang ni kalau boleh meyakinkan itu dan bersedia untuk berada di meja rundingan, saya yakin itu sudah satu kemenangan moral. Jadi dalam keadaan itu maka Khamenei secara tidak langsung akan merasa tertekan. Dia akan mengambil tindakan yang dilihat lebih diterima oleh rakyat dengan dasar diplomasi yang baru, dan saya yakin dia strategi politik ini bersedia untuk berbincang sudah menunjukkan satu kemenangan. Ya, kerana sebelum pada ini tidak pernah berlaku. Itu satu. Yang kedua, dengan sekaligus dengan kurangnya tekanan terhadap Iran ini akan sekali lagi membantu rakyat Iran untuk mengembalikan semula dari segi ekonomi. Jadi kita lihat berlakunya persediaan itu akan memberi kesan yang sangat baik, ya, dan sudah tentulah yang paling takut dan bimbang ialah Israel. Bagaimana Israel itu satu perkara yang saya rasa memang dia berada dalam keadaan kepanasan kerana sekarang ini Mesir sudah tidak bersama dengan Israel, bersama dengan Israel dan juga Amerika. Perkembangan yang berlaku di Tunisia dan Libya juga memberi kesan kepada Israel, dan Turki juga memberi tekanan kepada Israel. Sekarang ini kalau Iran membuka pintu pembincangan dan Israel sudah tentu berada dalam keadaan yang sangat menakutkan, ya, mimpi di siang hari itu, ya, akhirnya saya rasa Israel akan keseorangan dan ini akan membentuk suatu keadaan yang baru dalam geopolitik. Ya, di Asia Barat. Ya. Okey, Dr. Mazli, mungkin dalam setengah minit ni akhirnya bagaimana kita dapat rumusan dan apa yang kita perlu perhatikan kepada Iran selepas ini? Ya, kalau kita lihat Rohani akan memulakan tugas beliau pada Ogos ini, dan kita tahu beliau mengatakan tak akan boleh selesaikan perkara sekelip mata. Dan kita tahu cabaran utamanya adalah untuk ekonomi, nuklear dan juga isu Syria. Berkaitan dengan nuklear, mungkin kita nampak kat situ ada kaitan ekonomi, nampak dia akan lakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, dan juga politik serantau itu memberikan Israel checkmate di situ kan. Cuma di segi isu Syria sebenarnya merupakan kunci utama kepada beliau untuk memenangi sokongan daripada yang dikatakan sebagai negara-negara serantau yang menganggap Iran sebagai ancaman. Okey, itu kita nak tengok lagi selepas ini. Mungkin kita panggil dalam satu sesi yang lain pula dalam agenda awal ini. Terima kasih Prof, terima kasih Dr. Yunus bersama kami dalam agenda awal ini. Terima kasih juga kepada anda. Teruskan pandangan anda di Facebook dan Twitter Astro Awani, ataupun teruskan bersama kami dalam perkembangan terkini di astroawani.com. Sekian sahaja agenda awal ini untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi malam esok. Terima kasih Prof.